السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ini. Dan insya-Allah kita menyambung perbahasan kita daripada tafsir surah Hawamim. Dan sambungan kita ialah pada surah Fussilat, ayat yang ke-6 pada malam ini. Sebelum pada ni kita dah bahas surah Fussilat, ayat yang pertama sampailah ayat yang kelima. Kita dah bahas mukaddimah daripada surah Fussilat ni, iaitu surah yang ke-41, mengandungi 54 ayat. Dan surah ini digelar dengan Hamim Sajdah kerana dalam ni ataupun dalam surah ni dia ada mengandungi surah ayat sajdah. Ayat yang bila mana baca, kita disunnahkan untuk melakukan sujud ataupun kita sebut dengan sujud tilawah. Jadi kita tengok perbahasan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 Allah sebut dalam mushaf muka surat 477, Allah Ta'ala kata, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Ayat yang ke-6, maksud dia Allah Azza wa Jalla sebut pada ayat yang ke-6 ini, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul, lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya keampunan terhadap dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ayat yang ke-6 hubung kait dia dengan ayat yang sebelum ini, iaitu ayat yang kelima. Ayat kelima Allah Ta'ala sebut tentang masalah orang-orang yang menentang wahyu, iaitu adanya pada hati mereka itu tutupan. Wa qalu qulubuna fi akinnah mimma tad'una ilaih. Itu yang disebut pada ayat yang kelima. Allah Ta'ala kata, mereka berkata, mata hati kami ataupun jantung kami ini adanya tutupan yang menghalang kami untuk mendengar apa yang kamu seru padanya. Bukan setakat tutupan hati, wa fi adhanina waqrun. Dalam lubang telinga kami ni pula adanya sumbatan. Wa min bainina wa bainika hijab. Dan antara kami dan kamu ni adanya benteng. Fa'mal innana 'amilun. Buatlah, sesungguhnya kita semua sedang melakukan ataupun memilih untuk membuat sesuatu atas dunia. Jadi itu ialah syikayah.
Syikayah ni disebut sebagai rungutan. Ataupun Allah Ta'ala nak cerita tentang sikap perangai orang-orang yang menentang wahyu, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi Allah Azza wa Jalla sebut, antara sebab mereka itu berpaling daripada wahyu kerana pilihan mereka sendiri untuk tidak mengendahkan, tidak mahu menggunakan panca indera yang ada, tidak mahu berfikir dengan mata hati mereka, tidak mahu mendengar, lalu mereka membuat benteng, mereka mengecilkan hubungan mereka dengan pembawa wahyu, mereka buat satu gap ataupun satu benteng di antara dia dan juga pembawa wahyu. Sikap seperti inilah yang akan membantu satu orang tu untuk mengenali kebenaran. Jadi ini benda yang kita boleh tengok daripada ayat yang kelima, Allah Azza wa Jalla sebut sikap orang yang menentang wahyu. Walaupun dialog ni dialog orang kafir, tapi masalah ini ialah masalah yang sama untuk semua jenis manusia yang jenis tak suka dan tak minat kepada kebenaran. Walaupun dia tak kata hati kami tertutup, walaupun dia tak kata telinga kami ni ada sumbatan, tapi keadaan dia orang yang menentang wahyu tu sama macam apa yang disebut dalam ayat ni. Jadi Allah Azza wa Jalla sebut dengan jelas, antara sebab mereka jadi macam tu, la yasma'un, tak mau dengar terhadap berita gembira, ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran, tak berminat terhadap penerangan-penerangan yang ada dalam Al-Quran, bahkan melihat orang yang baca ayat Quran, orang yang baca hadis Nabi ni sebagai orang yang bajet pandai. Inilah penyakit. Rasa orang yang baca Quran, rasa orang yang baca hadis Nabi, buat penerangan tentang Quran dan hadis Nabi ni, ialah orang yang rasa diri dia cerdik ataupun orang yang nak tunjuk dia pandai. Itulah benda yang diletakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi sebelum Nabi dan rasul-rasul sebelum tu. Bahkan sekarang ni pun orang yang berdakwah, bila mana dia tegur masyarakat, masalah-masalah sosial ataupun masalah-masalah berkaitan dengan agama yang silap yang dilakukan oleh masyarakat, biasanya diorang akan dituduh sebagai golongan yang nak tunjuk pandai di kalangan orang kebanyakan. Ayat yang ke-6, sambungan kita pada malam ni daripada ayat 1 hingga 5 sebelum ni, Allah Ta'ala nak beritahu tentang penegasan. Kita tengok tafsiran yang disebutkan. Dia kata ayat yang ke-6 ini adalah dalil wahyi. Dalil wahyi dengan makna titah perintah daripada Allah Azza wa Jalla yang berbentuk wahyu. Dalam ayat ini, iaitu ayat yang ke-6, Allah Jalla wa Ala mengajar kita bagaimana cara berdakwah supaya kita tidak fras dalam dakwah. Kita tidak cepat lemah dalam dakwah. Sebab dakwah ni wajib. Bukan tak semua, semua kita ni kena buat dakwah mengikut kadar ilmu masing-masing. Walaupun kita tidak menisbahkan diri kita ni sebagai pendakwah, tapi kita tetap ataupun kita ada tanggungjawab berdakwah itu. Kita wajib berdakwah. Tapi biasalah bila mana seseorang itu berdakwah, ada sahaja yang akan menentang dan menolak. Satu benda yang kita kena tahu, bila mana kita nak bawa orang pada kebenaran, maka syaitan, iblis dalam masa yang sama akan berusaha untuk melemahkan semangat kita. Sebab tu kalau kita tengok, perjalanan mencari kebenaran, pasti akan ada gangguan, pasti akan ada masalah. Siapa-siapa pun, hatta Nabi. Saya beri contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita baca dalam suratul Kahfi. Surah Kahfi. Kita masuk cerita yang ketiga surah Kahfi. Cerita pertama, 7 orang pemuda yang bersembunyi di gua kerana menjaga tauhid. Cerita kedua, Ashabul Jannatain, pemilik 2 kebun. Cerita ketiga, cerita perintah Allah Ta'ala pada Nabi Musa untuk Nabi Musa pergi belajar bertemu dengan satu orang Nabi yang pangkatnya lagi rendah, cuma dia ada ilmu lain sikit pada ilmu Nabi Musa yang disebut sebagai ilmu laduni, iaitu satu orang yang dikenali dengan nama Khidir. Walaupun tak disebut dalam Al-Quran nama itu, tapi ianya diketahui dalam tafsir yang disebut oleh Abdullah bin Abbas,
Ini ialah Nabi Khidir. Dalam hadis yang banyak riwayat Imam Bukhari. Cuma kita kena tahu, Nabi Khidir ni disebut cerita dia dan Nabi Musa dalam Al-Quran bukanlah nak fokus pada ilmu laduni yang dia ada tu sangat. Tapi nak fokus kepada menghargai ilmu. Sebab kalau kita tengok, ilmu-ilmu yang didapati oleh Nabi Musa daripada Nabi Khidir ini, ilmu yang paling besar apa dia? Ilmu sabar. Kalau kita perhati elok-elok lah. Kan? Mula-mula bertemu dengan Nabi Khidir tu, peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa ketiga. Naik perahu, dia cabut satu papan pada perahu yang menyebabkan Nabi Musa marah. Sebelum pada tu Nabi Khidir dah kata dah, kamu nak ikut aku boleh, tapi satu saja. Jangan kamu persoal setiap apa perbuatan yang kamu nampak pelik di mata kamu. Saya bukan nak fokus cerita tu. Saya nak fokus bila mana Tuhan suruh Nabi Musa pergi belajar dengan Nabi Khidir. Pertama kita tahu, Musa dan Khidir dari segi pangkat, Musa lagi tinggi. Sebab dia Rasul. Dia Rasul. Dia ada syariat. Dia ada kitab. Dia ada suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dia ada kitab lagi. Maknanya dia bukan calang-calang Rasul. Masuk dalam kalangan ulul azmi. Itu Nabi Musa alaihi salam. Kena belajar dengan Nabi Khidir. Walaupun Nabi Khidir itu dari segi syariat, dia kena ikut syariat Musa. Sebab dia hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Bila mana dia nak pergi jumpa perjalanan daripada satu tempat ni, nak pergi jumpa Nabi Khidir tu, perjalanan dia jauh. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut Nabi Musa ni bawa teman. Wa idh qala li fatahu la abrahu. Dalam Al-Quran sebut. Ketika mana Musa berkata kepada temannya, satu orang budak muda, aku tidak akan rasa lemah untuk buat perjalanan ini. Dalam tafsir sebut, budak muda tu ialah Nabi Yusha' bin Nun. Tak masuk dalam 25 orang Nabi dan Rasul yang diketahui. Cuma itu ialah tafsiran para ulama. Bila mana Nabi Musa sebut macam tu, syaitan, iblis, telah merangka satu perancangan supaya Nabi Musa tak bertemu dengan Nabi Khidir. Itu perancangan pertama. Sebab arahan bertemu ini ialah perintah Allah Ta'ala. Jadi kerja iblis ni, kerja syaitan ni suruh kita jangan buat perintah Tuhan. Itu benda yang iblis nak. Macam kita juga, kita hidup atas dunia ni cari kebenaran. Jadi iblis akan gelongkan kita supaya tak jumpa kebenaran itu. Jadi perancangan pertama iblis tak nak bagi Nabi Musa, Nabi Khidir bertemu. Tapi adakah dua-dua orang tu tak bertemu? Bertemu juga. Tapi macam mana nak boleh bertemu? Sesat dulu baru bertemu. Maknanya dia dah lajak lebih dah. Patah balik. Kalau kita baca dalam surah Kahfi tu, bila mana Nabi Musa dan Nabi Yusha' bin Nun berhenti, Nabi Musa kata, kamu akan tengok satu keajaiban di satu tempat ni. Bila mana kita keajaiban itu, situlah Nabi Khidir. Di mana berehat, Nabi Musa tidur, Nabi Yusha' ni tengok ikan bekal kanan untuk perjalanan tersebut. Ikan tu keluar daripada bekas yang disimpan tu, melompat masuk dalam air dan akhirnya membentuk satu laluan dalam laut. Fattakhadha sabilahu saraba. Dalam Al-Quran sebut. Dia tengok dengan keajaiban. Waktu tu Nabi Musa tidur. Dan dia duduk teringat pesan Nabi Musa. Tengok benda pelik, situlah Majma'al Bahrain, tempat pertemuan dua laut. Situlah kita akan jumpa Khidir. Bila mana Nabi Musa bangkit, dia tak ingat. Dan akhirnya Nabi Musa ajak dia sambung perjalanan, jalan pula. Perjalanan tu jauh ke depan. Rehat seterusnya, kali kedua, baru Nabi Yusha' bin Nun ni dia duduk teringat. Yang rehat tadi tu duduk tengok benda pelik. Apa jawapan dia? وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. Tidak ada yang melupakan aku, melainkan syaitan yang telah halang aku untuk ingat benda tu. Nak sebut pada kita apa dia? Syaitan, dia akan lengahkan kita macam-macam.
Kita semangat, saya beri contoh pada tuan-tuan. Kita semangat nak belajar satu benda. Nak belajar tafsir ke, nak belajar hadis ke, ikutlah apa saja ilmu. Punya semangat, kadang-kadang semangat kita tu patah kerana tak jumpa buku yang nak digunakan sebagai rujukan dalam pengajian itu. Kerana tak jumpa buku tu saja, ada orang dah lemah lah. Pergi kedai ni tak ada, pergi kedai ni tak ada. Tak jadi aku. Ada yang kena macam tu. Ada yang kena nak pergi tempat pengajian tu sesat macam Nabi Musa juga. Makan sampai 20, 30, 40 kilometer. Lemah. Hati tu jadi lemah dah. Dah tahu kita tu sesat, dah tahu kita tu dah orang kata apa terlajak lebih, tak jadi dah pergi masjid tu dengar kuliah, kita pergi minum air ya. Pergi makan lah pula, cari restoran lah. Itu benda yang berlaku. Saya ingat pengalaman saya sendiri pun pernah kena benda ni. Tapi bukan saya pergi belajar, saya pergi kuliah. Di Kuantan dulu, Kemaman dengan Kuantan, saya selalu naik highway LPT tu. Sebab nak elak daripada jam. Kadang-kadang dia jam jalan biasa, petang-petang ni. Kita nak pergi ke Kuantan, ke Besrah apa semua ni, kita naik LPT. Daripada keluar exit tu, saya pergi ambil jalan Kemaman ke Kuala Terengganu. Saya tak ambil jalan Kemaman ke Kuantan. Sebelum pada tu, saya tak pernah bawa kereta jadi macam tu. Hari tu, nak mengajar tafsir, surah Hawamim juga lah. Okay. Saya jauh dah sampai, nak masuk Dungun, baru perasan, aku ambil jalan mana ni? Maknanya, highway tu sepatutnya kita naik ke KL, tapi saya turun ke Terengganu lagi. Dah sampai Dungun. Maknanya dah lebih dekat 60 km. Waktu tu tengok jalan, lemah dah nak pergi kuliah. Rasa macam nak call AJK tu, batal lah kuliah malam ni. Aku dah sesat dekat 60 km ni, ke hadapan. Tapi lawan, nasib baik saya keluar awal. Maknanya dia sempat patah balik lah, dengan sebab LPT tu dia tak orang kata apa, tak sibuk sangat. Tapi dah jadi bayar tol 2 kali. Keluar exit bayar sekali, masuk bayar pula sekali lagi. Sampai tu ngam. Kat maghrib juga ngam. Bila mana sampai tu dia jadi letih, jadi malas. Kita study dah tapi badan tu jadi berat, jadi macam kita syarah pun lebih kurang. Ini semua halangan-halangan yang akan berlaku. Tak akan dapat dielakkan. Macam-macam. Orang mengajar pun kena, orang belajar pun kena. Cuma nak katanya, pada ayat yang ke-6 ni, Allah Ta'ala kata, suruh Nabi Muhammad kata, Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, yuha ilayya. Aku telah diwahyukan. Aku menerima wahyu. Diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahun wahid. Dan dalam isi wahyu tu, yang paling utama ialah aku kena seru dan beritahu pada semua orang yang perlu aku dakwah ini, Tuhan kamu yang perlu kamu sembah, yang perlu kamu ibadahi, yang perlu kamu taati, ialah satu saja. Wahid. Wahid ni boleh makna dengan esa. Maknanya, satu tu saja, tidak menerima lagi pihak-pihak yang lain untuk diibadahi. Okay. Maknanya, pada ayat ni, Allah Azza wa Jalla nak kata apa? Qul, katakan kepada mereka, iaitu katakan kepada musyrikin Mekah penolak wahyu, sebab syaitan telah bisikkan kepada mereka orang yang menentang wahyu ni, bahawasanya wakil Tuhan mesti bukan manusia biasa, kena orang yang hebat sikit ataupun makhluk lain. Dalam syarah dia sebut, syaitan bisikkan kepada musyrikin Mekah yang mereka mahu ikut wahyu dengan syarat Nabi itu mesti bukan manusia biasa. Mereka kata mereka tidak dapat terima apa yang disampaikan oleh Nabi itu kerana Nabi itu dilihat sama sahaja pada pandangan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada Nabi untuk menjawab hujah yang dangkal itu kepada mereka. Sebab kalau datang Nabi yang penuh dengan keajaiban, ataupun Nabi bukan daripada bangsa manusia, Nabi ni jin, ataupun Nabi ni gabungan antara jin dan manusia, ataupun Nabi itu ada bahagian pada malaikat,
Nanti orang-orang yang tak minat pada kebenaran ni, dia orang akan kata pula, macam mana nak ikut? Dia tu sendiri pun ada unsur malaikat dalam badan dia. Dia pun sendiri ada unsur jin. Jadi sekarang ni kami bagi satu orang pembawa wahyu daripada pihak kami, ialah orang yang makan macam kamu makan, hidup macam kamu hidup, pakai macam kamu pakai, supaya kamu tiada hujah, hilang hujah bila mana kami panggil balik ataupun kamu di soal siasat balik di padang mahsyar. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad ni kata kepada mereka, innama ana bashar. Sesungguhnya aku ni hanyalah ataupun ialah seorang manusia. Innama tu ialah adatul hasr. Satu perkataan yang digunakan untuk mengkhususkan aku ni manusia. Cuma beza aku dengan kamu, yuha ilayya. Aku dapat wahyu. Cerita wahyu ni hanya Nabi dan Rasul. Orang lain tak ada. Sahabat pun tak ada dapat. Dalam syarah dia sebut, innama ana basharun mithlukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu. Nabi Muhammad disuruh untuk memberitahu bahawa yang baginda itu memang manusia. Nabi itu ialah seorang yang berkahwin, ada anak, pergi ke pasar bersama-sama dengan manusia yang lain dan ada hajat-hajat lain sebagai seorang manusia. Ini adalah satu langkah untuk merendahkan diri, iaitu mengajar kita untuk mengatakan bahawa tidak ada kelebihan diri dari orang yang didakwah itu. Sama-sama manusia, sama-sama ada keperluan dalam hidup. Biasalah kadang-kadang bila mana kita melakukan dakwah dan menyampaikan ajaran, ada sahaja orang yang akan meremehkan. Benda yang sama. Orang yang berdakwah zaman sekarang, orang tak akan kata dia, Nabi apa ni? Makan macam kita juga. Biasanya orang kata macam mana? Orang yang berdakwah sekarang, orang kata, nak tunjuk bagus sangat. Dia pun dulu ada problem juga. Sebab tu kita tengok para ulama yang terdahulu. Kalau saya tak silap, yang menyebutkan kata-kata ni ialah Sufyan Ats-Tsauri ataupun Sufyan bin Uyainah. Dia kata, dakwah yang dibawa oleh satu orang akan ditolak kebanyakannya oleh ahli keluarganya, jiran-jirannya ataupun orang-orang yang terdekat di sekeliling. Bila mana satu orang tu dia berdakwah, yang paling tak ambil manfaat terhadap dakwah dia ialah family dia, jiran dia, orang sekeliling dengan dia. Dalam erti kata lain, orang yang kenal dia daripada dia kecil. Sebab tu kita akan tengok, kebanyakan orang yang berdakwah, family dia ialah kumpulan yang paling tak peduli apa yang dia duk cakap ataupun apa yang dia duk bawa. Tuan-tuan tanyalah ustaz-ustaz mana pun, tokoh-tokoh mana pun, dia berkuliah, dia berceramah, video dia orang cut, orang letakkan poster kata-kata dia. Tapi family dia, adik-beradik dia, abang dia, kakak dia, mak dia, ayah dia, waktu nak rujuk hukum hakam, dia pergi cari ustaz lain. Dia tak cari yang family dia. Itu sifat. Itu memang kebanyakan orang. Orang yang jadi penceramah ataupun orang yang duduk dalam bidang ni, dia akan tahu. Dia bercakap, dia belajar macam-macam. Last sekali, family dia antara yang tak pernah perasan dia duk cakap tentang apa. Tak pernah tahu pun dia duk cakap tentang apa. Itu biasa. Itu benda yang dah dilalui oleh orang-orang terdahulu. Sebab tu orang yang berdakwah, dia akan terkena benda ni. Dia akan rasa benda ni. Ataupun jiran-jiran sekeliling. Jiran yang duduk sebelah rumah. Contoh, jiran tu kenal ustaz tu daripada kecil. Dia akan kata, alah ustaz ni besar baru nak cakap hebat. Dulu kecil-kecil duk curi mempelam aku juga. Orang akan sebut benda tu. Kecil-kecil dulu dia pun lompak pagar aku, pasu aku, berapa biji dia pecah. Sufyan Ats-Tsauri kata, kalau inilah kayu ukur manusia, maka dia tak akan berjumpa kebenaran. Sebab dia cuba melihat waktu orang tu belum matang. Lalu dia nak jadikan sebagai satu gap, satu halangan untuk dia dengar apa yang betul daripada orang tu. Benda yang sama juga telah berlaku pada Nabi Musa AS bila mana dia dihujahi oleh Firaun. Bila mana Firaun ni dia panggil Nabi Musa untuk berhujah dengan dia. Nabi Musa pun cerita tentang batilnya mengaku jadi Tuhan. Tuhan yang esa macam ni, macam ni, macam ni.
Kita tak boleh membunuh orang, tak boleh menzalimi orang, tak boleh ambil kesempatan atas orang. Last sekali Firaun kata apa? Musa tak payah cakap hebat sangat. Mu dulu pun pernah bunuh orang Kipti. Dia sebut yang tu. Apa jawapan Musa? Musa kata, waktu tu aku jahil. Dan hari ni aku tak buat benda tu. Sebab tu dia satu benda yang masalah. Ini juga masalah bagi setengah-setengah orang. Dia nak pelekeh orang, dia pergi pada poin tu. Saya ingat sebahagian guru-guru saya, tak semualah, ada juga sebahagian guru-guru kita yang elok. Cuma ada sebahagian guru-guru kita ni, bila mana kita balik, kita jumpa dia, kita ziarah, guru-guru yang mengajar kita sekolah menengah dulu, ataupun yang mengajar kita sekolah rendah dulu. Waktu kita bercakap dengan dia, waktu dia tengok, mungkin kita punya penyampaian tu dah global, dalam internet ni orang boleh cari merata, dalam FB banyak, dalam YouTube banyak. Kita duduk sembang dengan dia. Cikgu ataupun ustaz ataupun guru-guru kita zaman kita budak-budak dulu. Dia tersebut benda-benda yang kita rasa macam ada unsur nak lekehkan kita. Dia kata, ni contohlah, tak semualah, ada sebahagian guru. Cuma kita agak terasa lah bila mana dia sebut macam tu. Dia kata, tengok awak semua ni duduk teringat dulu waktu selalu lompat pagar. Dia duduk sebut yang tu. Tak perlu pun. Bukan kita nak kata, apa cikgu ni duduk sebut hal lompat pagar. Kita akuilah kita duduk lompat pagar pun dulu. Okay. Cumanya, sekarang ni, poin dia ialah kebenaran. Kebenaran. Kalau hanya kerana tu, dia tak nak terima hujah Quran Sunnah, kerana dia pernah tengok kita lompat pagar pada umur kita 12, 13, 14, tak padan untuk berpaling pada Quran hanya kerana hujah tu. Dia kena ada satu sikap akademik dalam bab ni. Dia kena ada satu sikap yang besar, jiwa dia kena besar. Waktu budak tak matang, memang dia akan buat benda tu. Dia akan lakukan benda tu. Sebab tu kalau kita tengok, orang-orang tua, ni saya minta maaf lah. Kalau ada yang kita sebut secara umum. Kan setengah-setengah orang kata, budak-budak muda sekarang ni liar, tak macam orang tua dulu. Okay. Adakah betul orang tua dulu tak liar? Tuan-tuan tengok cerita P.Ramlee. Tuan-tuan tengok ada satu cerita, saya tak ingat cerita apa. Ada watak nama dia Pak Maun. Pak Maun tu hero tuan-tuan. Tu zaman tu bukan zaman tahun 2022. Malam pesta muda-mudi, dia nak pakai seluar Yankee. Dia twist hebat pada yang muda. Itu orang tua dulu. Tu cerita orang tua dulu. Okay. Setiap bangsa dia ada waktu liar dia. Cuma kita tak tengok waktu liar dia tu. Sebab tu orang-orang yang berumur, bukan kita nak sebut, tapi setiap orang dia ada waktu liar dia tu. Tak kira bangsa apa pun. Tak kira zaman apa pun. Zaman 60-an ke, 70-an ke. Nasib baik P.Ramlee dia ada filem tu. Kurang-kurang kuat juga ujah kita. Kita nak kata, maknanya orang tua dulu ada juga problem dia. Dia punya nak kelentong, siap baca buku sejarah padahal tengok pornografi. Kata, baca buku sejarah lagi seronok. Padahal duk tengok gambar orang perempuan tak apa nak pakai baju. Itu soft porn paling awal zaman dulu, sebelum ada internet. Sebelum orang tengok video, orang cari gambar dalam majalah, tampal dalam buku nota. Baca bersyair sampai ketak-ketak kepala, padahal duk tengok gambar perempuan tak pakai baju. Itu cerita orang dulu, sebelum tahun 2000. Nak katanya, liarnya ada. Zaman mana-mana pun. Okay. Jadi ini benda yang kita kena tahulah. Kalau kita nak pelekeh orang, waktu dia jahil, benda tu tak boleh. Bila mana dia dah berubah, dia naik stage dia. Sebab ayat ni kalau untuk Nabi, padahal sebab Nabi ni dia maksum daripada dia kecil lagi. Untuk pendakwah. Sebab tu kau tengok kalau orang guna hujah, alah ustaz tu cakap kemas, family dia pun 2-3 orang duk isap dadah. Tak boleh. Benda tu tak betul. Kalau itulah ukuran pada kebenaran, tidak ada orang yang kita boleh dengar perkataan dia. Kita tengok Prof. Hamka. Punya hebat, tulis buku banyak. Terkejut kita kalau kita tahu adik dia ada seorang yang Kristian. Adik dia convert Kristian. Walaupun dia tu seorang tokoh besar. Maknanya kalau kita fikir, takkanlah dia tak boleh nasihat adik dia seorang. Memang hakikatnya nak berdakwah kepada ahli keluarga lagi berat berbanding berdakwah pada orang luar. Benda itulah yang dilalui oleh Nabi. Tengok Nabi nak berdakwah pada Abu Talib. Adakah Abu Talib terima? Dia tak terima. Dia tak jahat, cuma dia tak terima. Dia degil. Dia tak nak terima. Jadi dalam ayat yang ke-6 ni, Allah Ta'ala suruh Nabi sebut,
innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Maksud yuha ilayya, diberi wahyu kepadaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang manusia. Cuma bezanya antara Nabi Muhammad dengan manusia lain, baginda diwahyukan. Ayat ni pun kita kena kecilkan juga dia punya skop dia. Walaupun Allah Ta'ala kata Nabi tu basyarum mislukum, Nabi Muhammad tu ialah manusia seperti kita semua, tapi dia tetap ada kelebihan berbanding manusia kebanyakan, iaitu dia menerima wahyu. Nabi Muhammad dapat Al-Quran langsung daripada Jibril, sedangkan manusia lain dapat wahyu daripada pengajian. Oleh itu, kita ini pula adalah penerima wahyu dan perlu menyampaikan kepada umat yang lain, dan kita pula yang sedang belajar tafsir. Beza kita dengan orang lain yang tidak belajar wahyu dan mereka tidak mahu belajar lagi. Kita tidak ada kelebihan pun ke atas mereka. Cuma kita dapat belajar lebih awal berbanding mereka. Itu saja. Okay. Cuma nak sebut pada kita, kedudukan seorang Nabi tu semestinya tak akan samalah kedudukan dengan kita orang kebanyakan ni. Cuma nak kata sifat kemanusiaan tu ada pada Nabi. Itulah yang menyebabkan kita ni tak ada hujah nak kata tak boleh ikut Nabi. Kita boleh ikut Nabi sebab Nabi tu ada essence of human. Dia ada sifat kemanusiaan. Kemudian dalam ayat yang sama Tuhan kata, annama ilahukum ilahun wahid. Telah diwahyukan kepadaku untuk mengatakan Tuhan kamu yang wajib disembah adalah Tuhan yang Maha Esa. Okay. Ayat yang ke-6 ni, potongan annama ilahukum ilahun wahid, ianya ialah kesimpulan kepada keseluruhan isi Quran. Sebab memang isi Quran keseluruhan ni nak cerita tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Kita bacalah surah Fatihah pun, kita bacalah surah An-Nisa ke, poin dia ialah untuk mengesakan Tuhan. Baca surah Fatihah, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fih. Ayat tu cerita tentang Quran, juga nak cerita tentang keesaan Tuhan. Baca ayat tentang hukum hakam. Baca ayat tentang pembahagian harta faraid. Perempuan banyak ni, lelaki banyak ni, yang mati ibu banyak ni, yang anak mati banyak ni. Waktu baca tu, dalam kepala tak akan boleh lari. Tuhan itu Maha Esa. Dialah yang membuat hukum hakam. Sama juga bila mana baca ayat tentang poligami kahwin 4 pun. Jangan nampak nafsu situ. Nampak Tuhan Maha Esa yang telah menguruskan manusia. Dia yang tolong urus takbir. Yang letakkan sini tempat dia, sini tempat dia. Sebab tu hari ni zaman kita ni, ada orang dia nak petikai hukum hakam Quran. Dia nak langgar prinsip-prinsip dalam Quran. Tapi dia boleh hormat prinsip-prinsip lain yang bukan datang pada Tuhan. Saya nak kata benda ni sebab saya pernah bincang ataupun bercakap dengan beberapa orang. Orang-orang yang dari segi kedudukan dia, kita nampak dia orang yang akademik lah. Orang yang hebat. Saya ada satu kawan. Dia kata dia pernah sembang dengan satu orang guru bahasa Inggeris. Guru bahasa Inggeris ni dia ada problem. Dia nak petikai banyak hukum hakam dalam Quran. Antaranya ialah hukum berkenaan dengan aurat. Dia pernah persoal, dia kata, apa salahnya makan steak, daging tu, steak tu, yang disiram dengan wine atas, bila mana steak tu dah masak, wine tu dah hilang. Arak tu dah hilang. Kita tahu hukumnya kita tak boleh makan. Sebab jelas dah nampak arak situ. Arak tu jelas. Okay. Dia kata apa masalah? Bukankah arak dah hilang? Kita makan daging dia, bukan kita makan ataupun kita ambil arak. Ataupun minum arak dalam kadar yang tak mabuk. Apa masalah dia? Dia suka petikai. Dia ada orang dia suka petikai macam ni. Sama juga dengan orang yang petikai. Apa masalah perempuan kena pakai tudung di sebuah negara yang panas, di sebuah negara yang suhu dia khatulistiwa macam kita ni, nak kena pakai tudung lagi, nak kena tutup sampai panas, sampai bau apa semua. Sampai rambut ni yang sepatutnya tak ada kelemomo je, dia ada kelemomo. Skap rambut ni ada macam-macam problem kerana pakai tudung. Kena cari produk tu. Alangkah baik kalau dia tak pakai. Ada orang, dia suka petikai benda tu. Okay. Kita nak jawab secara ayat Quran,
dia tak akan makan. Sebab iman dia terhadap Quran tu pun tak kemas. Dia tak rasa ayat Quran tu hebat. Jadi orang macam ni, kita kena jawab ikut bidang yang dia hormat. Saya kata pada kawan saya tu, dia guru bahasa Inggeris. Kita petikai bahasa Inggeris depan dia. Okay. Kita beritahu dekat cikgu. Kalau dia cikgu lah. Kalau dia pensyarah ke, wallahualam. Kita kata pada dia, apa masalah nak kena bercakap bahasa Inggeris dengan jaga grammar? Kalau orang dah faham maksud daripada perkataan bahasa Inggeris tu. Kita bercakap bahasa Inggeris, grammar tunggang langgang, tata bahasa tunggang langgang. Tapi orang faham. Contoh negara yang bahasa Inggeris dia tunggang langgang, tapi orang faham, Singapura. Singapura dia tak panggil English, dia panggil Singlish. Singapore English. Sebab dia punya bahasa Inggeris hancur lebur, tak ikut tata bahasa, grammar British ke, grammar American ke, tak ikut. Tapi orang Singapura sama-sama dia faham tak? Faham. Beritahu dekat cikgu tu, kalau dia cikgu, kalau dia pensyarah, apa salahnya kalau kita bercakap bahasa Inggeris tak ikut grammar? Yang penting orang faham. Itu ya. Kenapa yang sungguh sangat nak kena tulis ikut grammar? Poin dia nak bagi orang faham je. Orang dah faham, selesai. Okay. Tapi kena tang bahasa Inggeris, dia kelang kabut lah. Dia kata tak boleh, bahasa ni ada keindahan dia. Itu, Quran pun sama. Kamu jangan langgar. Dua-dua ada prinsip. Dua-dua ada prinsip. Dua-dua ada peraturan. Okay. Saya nak bagi contoh lebih mudah lagi. Ada orang ni nak petikai. Kalau dia pergi majlis-majlis keramaian, dia boleh patuh dengan dress code. Kalau majlis ni kata, kena pakai pakaian casual. Nak masuk tempat ni, kena pakai baju Melayu dengan samping. Kalau tak nak baju Melayu samping, kena pakai kot. Selain daripada tu tak boleh. Kita boleh petikai dress code tu, kita kata, apa masalah pakai baju lain? Pakai baju juga. Tapi sebab apa kita ikut? Prinsip tempat tu. Sama juga dengan orang-orang, budak-budak pergi sekolah. Adakah pakai baju putih dengan seluar biru, sekolah rendah, ataupun pakai baju putih dengan seluar hijau lebih membuka otak untuk terima pelajaran berbanding pakai baju t-shirt biasa? Sama je, pakai baju t-shirt biasa pun kalau budak tu bengap, dia bengap juga. Kalau budak tu cerdik, dia tak pakai baju, dia bogel pun dia boleh faham apa cikgu sebut. Tapi sebab apa kena pakai? Prinsip, itu peraturan yang kamu kena ikut. Quran, kalau dia kata tak boleh, hormatlah. Sekarang ni mu sedang duduk di bumi Tuhan, bukan mu duduk di bumi orang lain. Hormat. Kalau kamu rasa berat pun, kamu kena hormat. Macam mana kamu hormat undang-undang lain, yang mana undang-undang tu dibuat oleh manusia? Punyalah tulis bahasa Inggeris, and the. Kita yang tak erti bahasa Inggeris ni tapau lah. Mana-mana pun kita letak. Sekejap sebut the, sekejap sebut macam-macam kita nak sebut. Macam orang yang pandai bahasa Arab, dia akan sebutlah ikut kaedah bahasa Arab. Tapi kalau orang yang tak erti bahasa Arab, dia hanya mementingkan faham je. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kita pergi buat umrah kan, kita akan tengok orang-orang foreigner yang kerja di Arab Saudi ni, orang Bangladesh, orang Pakistan, dia orang cakap Arab, cleaner tu dalam Masjidil Haram, Masjid Nabi. Tapi Arab dia orang Arab tak faham apa yang dia orang cakap. Sebab tu orang-orang Arab Saudi dia panggil bahasa Arab yang dipercakapkan, dipertuturkan oleh orang-orang cleaner ni, dia panggil lurah sadiq. Bahasa orang dia. Sebab tu tuan-tuan akan tengok cara dia bercakap tu pelik. Memang out daripada sistem bahasa Arab. Dia sebut ikut dan. Macam orang Pakistan, orang Bangladesh dia cakap bahasa Melayu. Macam mana dia cakap bahasa Melayu? Dia sebut ikut dan. Yang penting maksud yang dia nak sebut tu kita faham. Yang ajaibnya kita yang pandai bahasa Melayu, kita tunggang langgangkan sekali tata bahasa tu. Itu dahsyat dia. Cuma nak kata dia apa? Sebab kita tak nampak undang-undang yang mustahak pun untuk kita buat. Jadi kita bercakap lah. Yang penting orang faham. Jadi konsep yang sama juga untuk Quran pun. Bila mana Allah Ta'ala kata arak tak boleh, walaupun tak mabuk, arak tak boleh. Setitik pun tak boleh. Hormatlah. Sekarang ni kamu duduk atas bumi dia. Kamu nak minum boleh, tapi bukan di sini, di tempat lain. Ada kawasan kamu boleh minum di akhirat nanti. Di sana kamu nak minum, kamu tak akan ada pening kepala, kamu boleh buat. Okay. Cuma nak sebut kepada kita bahawasanya manusia, bila mana hati dia tak nak,
dia akan carilah logik mana-mana pun untuk menidakkan benda tu. Itu sifat manusia. Okay. Jadi pada ayat ke-6 ni Tuhan kata, annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan yang kamu wajib sembah ialah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian fastaqimu ilaih, hendaklah kamu berpegang teguh dengan tauhid ini. Berpegang teguh dengan tauhid ini. Hendaklah berpegang dengan tauhid ini dengan sedaya upaya. Agama ini amat luas, tapi yang paling penting adalah tentang tauhid. Jadi tauhid ni kita kena konsisten. Istaqimu dengan makna konsisten. Walaupun pahit untuk sentiasa konsisten dengan agama ni. Kita berpegang dengan agama di tempat orang lain sama fahaman dengan kita akan rasa ringan. Orang lain semua Islam. Orang lain semua faham macam kita faham. Waktu tu kita nak amal agama, kita rasa ringan sebab orang sekeliling ni amal benda sama. Tapi kalau kita mengamalkan agama di tempat yang minoriti Islam, aqalliyat, orang Islam tak ramai, waktu tu kita berperang dengan diri kita sendiri. Saya ada beberapa orang kawan belajar degree di negara-negara non-Muslim, di Eropah apa semua. Cabaran besar untuk diorang bila mana diorang nak berpuasa di bulan Ramadan. Ni orang-orang yang belajar di UK ke di mana-mana lah, di negara-negara Eropah, sebab bulan Ramadan sana ni dia punya tempoh puasa dia panjang. Sebab dia punya siang panjang. Dia boleh melangkau sampai 20 jam. Bahkan ada setengah-setengah negara Eropah puasa dia tu 21 jam. 22 jam. Maknanya 3-4 jam je dia orang boleh makan, minum, solat, tarawih. Saya duk tanya kawan-kawan saya yang belajar sana, waktu puasa tu macam mana rasa? Duduk dikelilingi oleh kawan-kawan yang non-Muslim. Pensyarah dalam kelas bawa kopi macam biasa. Kawan-kawan rehat pergi makan macam biasa. Kita dengan iman kita tak makan. Walaupun dia orang hormat pegangan orang Islam untuk puasa. Tapi kalau kita tak buat, tak ada orang marah pun situ. Kalau kita tak nak puasa, tak ada orang marah. Sebab ia bukan satu benda yang dipandang sebagai asing dan pelik. Beza kalau kita tak puasa di Malaysia ni, walaupun ada orang tak puasa di Malaysia, tapi nak buat secara terbuka dia lain. Jadi istiqamah ni dia akan lebih pahit dan dia akan lebih teruji pada tempat minoriti. Sebab ayat ni dia turun waktu Mekah, bukan waktu Madinah. Madinah ni dah ramai dah Islam. Dah ada negara dah pun. Waktu Mekah ni ialah waktu yang sangat-sangat orang kata apa, penuh dengan tekanan. Nak buat apa-apa dihalang. Tak buat lagi selamat daripada buat. Tak menunjukkan diri sebagai seorang tauhid lagi elok daripada menunjukkan diri sebagai ahli tauhid. Jadi ayat ni turun untuk memberi semangat kepada para sahabat. Istiqamahlah kamu. Apa habuan yang dia akan dapat daripada istiqamah? Tuhan kata wastaghfiru. Kamu istiqamah, kamu minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam erti kata lain, ayat ni nak tunjuk dan nak beritahu pada kita bahawasanya bila mana kita istiqamah, Allah Ta'ala akan beri keampunan. Sebab manusia ni dia sangat perlukan keampunan untuk dia selamat di akhirat. Kita ni apa saja amal ibadat kita buat, kita nakkan keampunan. Sebab sifat manusia ni dia selalu buat silap. Bila mana buat silap, kena tanda dosa. Bila mana ada dosa, dia perlukan keampunan. Kita semayang banyak, kita puasa banyak, tapi kalau dosa tak diampun, tak ada apa-apa manfaat pun dalam hidup itu. Sebab tu kalau kita perasan, solat jenazah ni, antara part yang paling utama untuk solat jenazah ni ialah doa kepada mayat. Fatihah tu utamalah juga. Selawat Ibrahimiyah pun utama juga. Sebab tu kita akan tengok ada riwayat-riwayat Nabi ni dia solat jenazah, dia angkat takbir sampai 5, 6, 7 dan 8 untuk si mati tu. Cuma kita biasa buat 4 lah. Kita jarang buat yang sampai 8 tu. Dalam Sahih Bukhari tunjuk sampai 8. Yang jadi banyak sampai 8 tu apa dia? Doa keampunan untuk si mati. Berulang-ulang kali Nabi minta.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Angkat takbir lagi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini antara riwayat-riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari. Cuma kita jaranglah buat. Kalau kita nak buat, kita kena beritahu kat orang. Supaya orang belakang pun angkat takbir, dia tak cabut lari. Kalau dia jadi imam, dia kena beritahu orang. Tapi payahlah. Saya setakat ni saya tak pernah jumpa lagi lah di Malaysia ni orang buat. Hatta di Masjid Nabawi, Masjidil Haram pun 4. Melainkan orang tu, tapi kalau Nabi buat tu pun pada fasa sahabat-sahabat yang perang sebenarnya. Okay. Cuma nak katanya ialah boleh buat lebih. Dan salat jenazah ni dia boleh berulang-ulang kali. Contoh kalau kita tengok dalam sirah, bila mana Nabi wafat, berapa kali pusingan salat jenazah tu? Banyak kali pusingan. Beri laluan kepada perempuan lagi apa semua. Kita beri laluan kepada azan tu. Kita sambung sikit lagi. Ayat yang ke-6, sayat je perbahasan kita pada malam ni. Allah Ta'ala sebut, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Konsistenlah kamu padanya, iaitu pada mempertahankan tauhid. Pada perbahasan annama ilahukum ilahu wahid. Allah Ta'ala kata fastaqimu, istiqamahlah. Saya lebih suka guna perkataan konsisten. Sebab istiqamah ni maksudnya konsisten. Wastaghfiruh, dan minta ampun pada Tuhan. Maksudnya apa sini? Maksudnya, bila mana kita rasa konsistensi kita itu terganggu, kita lemah. Antara sebab konsisten terganggu ialah kerana banyaknya dosa ataupun kesilapan yang kita buat, kita tak ambil endah benda tu. Itu yang ganggu konsisten. Para ulama, para generasi salaf, mereka boleh jaga konsisten mereka dalam ibadat akhirat kerana mereka banyak minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Macam kita sebut tadi lah, keampunan ialah benda penting. Sebab itulah dalam kematian, bila mana kita salat jenazah, yang penting ialah doa keampunan. Penutup ayat yang ke-6, wa wailul lil musyrikin, dan
kecelakaanlah bagi orang yang melakukan kesyirikan. Penegasan pada penutup ayat ke-6 Allah Ta'ala kata celaka. Wailun datang dalam kata nama am, menunjukkan pada kita bahawa saja celaka yang akan ditimpakan ini ialah berbagai-bagai kecelakaan. Celaka dunia, celaka barzakh, celaka mahsyar, celaka akhirat. 4 fasa tu semua ada kecelakaan bagi al-musyrikin, golongan-golongan yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah kita selesai ayat yang ke-6. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan kita ayat yang ke-7 daripada surah Fussilat pada minggu seterusnya. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Setakat itu saja kita punya perbahasan pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.